Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kimia dalam bab jirim dan struktur atom. Dalam kelas yang lalu kita telah membincangkan berkaitan dengan konsep asas jirim sehingga kepada perbincangan berkaitan dengan jenis-jenis zarah, jenis-jenis zarah. Kemudian berkaitan dengan jirim, berkaitan dengan maksud jirim. Jadi hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan konsep asas jirim ini. Kita telah melihat perubahan keadaan jirim, bagaimana suatu pepejal berubah menjadi cecair, cecair berubah menjadi gas, dan semua perubahan keadaan jirim ini adalah disebabkan oleh zarah yang membentuk jirim tersebut. Susunan zarah-zarah, dan susunan zarah-zarah itu pula dipengaruhi oleh tenaga kinetik, iaitu pergerakan yang dimiliki oleh setiap zarah-zarah yang membentuk jirim tersebut. Jadi apabila zarah-zarah ini tersusun mengikut keadaan masing-masing, sama ada dia tersusun secara rapat, padat dan teratur, ataupun secara padat tetapi tidak teratur, ataupun dia zarah-zarah itu berjauhan di antara satu sama lain, maka keadaan susunan zarah-zarah ini menentukan keadaan jirim tersebut. Dan susunan zarah-zarah ini seperti mana yang telah kita bincangkan adalah disebabkan oleh tenaga kinetik yang dimiliki oleh setiap zarah-zarah. Jadi dalam konsep teori kinetik jirim, setiap zarah bergerak, setiap zarah akan bergerak. Cuma cara pergerakan itu sama ada dia bergetar, berputar, kemudian bergerak secara bebas ataupun bergerak secara bebas dan rawak. Jadi semua pergerakan ini adalah dipengaruhi oleh tenaga kinetik yang dimiliki oleh setiap zarah. Jadi penting untuk kamu tahu tentang keadaan ini. Dan juga susunan di dalam setiap pepejal, cecair dan gas ini dipengaruhi oleh daya tarikan antara setiap zarah-zarah. Di dalam pepejal, daya tarikan antara zarah-zarah adalah kuat, manakala di dalam cecair, di dalam pepejal, daya tarikan adalah antara zarah-zarah adalah kuat. Di dalam cecair kuat tetapi kurang berbanding di dalam pepejal, manakala di dalam gas daya tarikan antara zarah-zarah adalah lemah. Okey. So semua ciri-ciri ini boleh dibaca dalam buku teks masing-masing dan perlu difahami apa yang telah kita bincangkan. Jadi pada hari ini kita nak tengok semula dan kita sambung perbincangan kita. Kita telah membincangkan bahawa zarah mempunyai tiga jenis, tiga jenis zarah, iaitu atom, molekul dan ion. Atom adalah merupakan zarah asas. Contoh yang telah diberikan, contohnya bahan logam. Dalam logam tersebut terdiri daripada zarah-zarah jenis atom. Jadi satu bulatan ini mewakili satu atom. Okey, jadi dia terdiri daripada atom-atom. Kemudian zarah yang kedua adalah molekul. Apa maksud molekul?
Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang terikat antara satu sama lain melalui ikatan kimia. Contohnya air. Okey, jadi contohnya air di sini, satu bulatan ini adalah satu molekul. Satu bulatan ni adalah satu molekul. Cikgu tarik sini. Okay, satu bulatan ni satu molekul. Satu molekul. Tapi dalam satu molekul ini, dalam dia ada 3 atom. Jadi bagi molekul air, bagi bahan air yang zarah dia adalah molekul, tetapi setiap satu molekul itu sendiri terbina daripada 3 atom, iaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Di mana setiap atom ini terikat melalui ikatan kovalen. Nama dia nanti kita akan belajar, ikatan kovalen yang sangat kuat, membentuk satu yang dipanggil sebagai molekul. So ini sebagai satu molekul dan dia membentuk zarah asas bagi air. Jadi molekul adalah merupakan sejenis zarah bagi bahan-bahan yang ada. Jadi ada bahan yang terdiri daripada, dibina daripada molekul-molekul. Jadi kena faham macam tu. Kemudian yang ketiga adalah ion. Ion ini ada dua jenis, ion positif dan ion negatif. Iaitu merupakan zarah-zarah bercas. Dan setiap bahan yang terbina daripada ion-ion, dia mesti mengandungi ion positif dan ion negatif yang terikat antara positif dan negatif. Dia tak ada bahan yang terbina daripada ion negatif sahaja atau positif sahaja, tak ada. Kalau sesuatu bahan, contohnya larutan garam. Larutan garam. So dalam garam ini terbina daripada natrium klorida. So akan ada ion positif natrium dan ion negatif klorida. So dia akan membentuk satu unit. So satu unit ini sebagai satu jenis ion. Satu ion. Dia membentuk satu ion bagi larutan garam. Itu contoh. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Secara umum berkaitan dengan bahan-bahan yang ada, iaitu jirim-jirim yang ada di sekitar kita ini, dia mempunyai 3 jenis zarah. Ada bahan yang dibina daripada atom, ada bahan yang dibina daripada zarah-zarah molekul, dan ada bahan yang terbina daripada zarah-zarah bercas, iaitu ion-ion. Jadi itu yang kamu kena faham berkaitan dengan jirim ini. Okey, kemudian kita nak sambung lagi berdasarkan kepada buku teks kita ini. Okey, iaitu jirim ini sendiri. Jirim itu boleh wujud. Jirim boleh wujud dalam dua keadaan. Boleh wujud dalam dua jenis. Kita panggil dalam dua jenis, iaitu jirim boleh wujud dalam bentuk unsur dan boleh wujud dalam bentuk sebatian. Okey. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak memahami keadaan bentuk jirim ini? Apakah yang dimaksudkan unsur dan apakah yang dimaksudkan sebatian? Okey. Jadi sekarang ni, apa maksud unsur? Unsur ni adalah bahan yang terbina daripada satu jenis atom unsur, atom sahaja.
dia terbina daripada satu jenis atom sahaja. Contohnya logam. Contohnya logam. Kita ambil apa-apa contoh logam. Contohnya logam besi. Jadi kalau kita pegang besi, dalam besi ni ada atom-atom besi sahaja. Dia terbina daripada atom-atom besi. Setiap satu ni adalah atom besi. Atom besi. Okey. So sekarang ni semua atom-atom yang ada adalah atom besi. Maksudnya hanya satu jenis atom sahaja. Satu jenis atom sahaja. Okey. Jadi satu jenis atom ni, unsur ni pula dari segi zarah, bahan yang dikatakan unsur, jadi kita kata bahan unsur ni dia boleh terbina daripada dua jenis zarah. Unsur ni, unsur terbina dua jenis zarah, iaitu zarah atom dan molekul. Kenapa dikatakan molekul pun boleh membentuk suatu bahan unsur? Syarat dia sama juga. Dia mesti terdiri daripada satu jenis atom. Contoh logam. Unsur yang terbina daripada atom sahaja, contohnya logam besi tadi, kita dah terangkan. Contoh bagi unsur yang terbina daripada molekul, contohnya gas oksigen. Gas oksigen. Kenapa gas oksigen termasuk dalam kategori bahan unsur? Dan zarah dia pula adalah zarah molekul. Kerana yang membina molekul oksigen, yang membina molekul oksigen, molekul oksigen adalah terdiri daripada, katalah kita ada satu kotak ni, kotak tertutup, ada zarah-zarah oksigen yang merupakan molekul. Setiap zarah ataupun molekul oksigen ni, satu molekul oksigen ni, satu molekul terdiri dalam dia ada dua atom oksigen. Sebenarnya satu molekul oksigen terdiri daripada dua atom oksigen. Jadi semua satu molekul ni terbina daripada dua atom oksigen yang terikat secara ikatan kovalen. Nanti kita akan belajar dalam bab ikatan kimia. Satu atom dengan atom yang lain terikat melalui ikatan kovalen. So dia akan membentuk satu molekul. So dalam gas oksigen, zarah dia adalah zarah molekul. Sebab apa? Sebab itulah zarah asas dia. Tapi setiap molekul tu terbina daripada dua atom oksigen yang terikat kuat oleh ikatan kovalen. Maka sebab itu kita tulis formula bagi oksigen sebagai O2. Sebab ada dua atom oksigen di dalam satu molekul oksigen. Oleh kerana satu molekul oksigen ni terbina daripada dua atom oksigen dan ia dibentuk oleh satu jenis atom sahaja, walaupun dia molekul, tapi maksudnya terbina daripada satu jenis atom. Masih lagi satu jenis atom, iaitu atom oksigen. Dia tak ada atom-atom yang lain. Tak ada atom-atom nitrogen, atom hidrogen, tak ada. So, oleh kerana masih lagi satu jenis atom, maka gas oksigen walaupun terbina daripada zarah-zarah molekul diklasifikasikan sebagai bahan unsur. Diklasifikasikan sebagai bahan unsur. Jadi, definisi untuk unsur ni, bahan unsur ni adalah suatu bahan yang terbina daripada satu jenis
atom sahaja. Jadi apa-apa bahan yang zarah dia tu terbina daripada satu jenis atom, maka itulah bahan unsur. Okey, harap boleh faham yang itu ya. Ni konsep dia, ni definisi dia. Terbina daripada satu jenis atom. Ya, dan unsur bahan unsur tu pula dia punya jenis-jenis zarah dia boleh terbina daripada atom sahaja ataupun molekul. Ya. Okey, sekarang kita tengok kepada sebatian. Ya. Apa maksud sebatian? Sebatian ni adalah sejenis bahan. Bahan sebatian kita boleh sebut, sebatian adalah sejenis bahan yang terbina daripada dua atau lebih unsur ataupun ya, dua atau lebih unsur ataupun dua atau lebih jenis atom yang terikat secara ikatan kimia. Nanti kita akan belajar ikatan kimia ni ada dua jenis, ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi yang kena faham yang ni dulu. Bahan sebatian ni adalah sejenis bahan di mana dia terbina daripada dua jenis unsur, dua atau lebih jenis unsur atau dua atau lebih jenis atom. Dia sama sajalah maksudnya. Kalau ada dua jenis unsur, maksudnya dia dua jenis atom lah. Contohnya kita ambil yang mudah, air. Air. Air adalah merupakan sejenis bahan sebatian. Kenapa? Kerana satu molekul air, air ni bahan zarah asas dia adalah molekul. Kena ingat zarah yang membentuk air adalah molekul. Tetapi dalam satu molekul terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Sebab itulah air ni, formula kimia dia kita tulis H2 kecil O. Maksudnya ada dua atom hidrogen, ada satu atom oksigen. So, tiga-tiga atom ni terikat melalui ikatan kimia. Ni tiga-tiga atom ni, dua atom hidrogen, satu atom oksigen, dia terikat melalui ikatan kimia dan dia membentuk satu molekul. Yang ni dipanggil satu molekul. So, bila satu molekul, kalau kita lukiskan bekas yang ada air, jadi katalah ni air, ni bekas, ni air, dalam ni air, tapi kalau kita boleh nampak, okey, 1, 2, 3 molekul air ni, macam ni. Ni molekul-molekul air, zarah-zarah air. Jadi kita dah tahu jenis zarah yang membentuk air itu molekul. Okey, jadi inilah zarah asas dia, molekul-molekul air. Molekul-molekul air. Ni satu molekul air. Tapi dalam satu molekul tu ada dua atom hidrogen, satu atom oksigen. Sebenarnya terbina satu molekul air, terbina dalam dia terbina daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi semua macam tu. Ada dua atom hidrogen, satu atom oksigen yang membentuk satu molekul. Jadi kita ambil satu molekul tu, dalam satu molekul tu ada tiga atom, di mana dua jenis atom yang berbeza, iaitu dua jenis atom atau dua jenis unsur. Jadi kalau dia atom tu maksudnya unsur lah. Jadi sekarang ni ada dua jenis atom, iaitu atom hidrogen
dan atom oksigen. Oleh kerana terdiri daripada dua atau lebih jenis atom yang berbeza, maka bahan tersebut dikategorikan sebagai suatu sebatian. Ya. Jadi bila pergabungan antara dua jenis atom ini secara ikatan kimia, maka kita panggil bahan tersebut sebagai bahan sebatian. Ya. Jadi sebatian ni pula, zarah dia boleh terdiri daripada molekul. Ada bahan sebatian yang terbina daripada molekul, contohnya air tadi, dan ada bahan sebatian yang terbina daripada ion-ion, contohnya garam. Garam natrium klorida. Contoh dia, natrium klorida adalah sejenis garam yang terbina daripada ion-ion, iaitu zarah-zarah bercas positif dan negatif. Jadi itulah penerangan berkaitan dengan jenis-jenis jirim. Ya, jadi bahan jirim ni terbahagi kepada dua jenis bahan, iaitu bahan unsur dan bahan sebatian. Ya, jadi cikgu harapkan supaya kamu dapat memahami maksud yang berkaitan dengan konsep asas jirim berkaitan dengan perubahan keadaan jirim, jenis-jenis zarah dan jenis-jenis jirim, ya, bahan-bahan jirim. Ya, jadi bahan jirim ni ya terbahagi pada dua, dan maksud dia dan penerangan berkaitan dengan jenis-jenis jirim ini. Jadi kena ingat yang ini. So untuk hari ini ini sahajalah penerangan berkaitan dengan tajuk ini. Ya, jadi pada kelas akan datang kita akan sambung pula kepada penerangan berkaitan dengan takat lebur dan takat beku bagi jirim. Ya, takat lebur dan takat beku bagi jirim. Ya. Jadi konsep asas jirim yang telah kita bincangkan berkaitan dengan jenis-jenis zarah yang membentuk sesuatu jirim, jenis-jenis jirim itu sendiri, sangat penting untuk kamu fahami supaya tidak berasa confused ataupun kabur apa penerangan ataupun apakah konsep yang sebenarnya di dalam memahami perkara yang berkaitan dengan jirim. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi teruskan kamu buat latihan bagi mereka yang tidak siap lagi. Ya. Jadi kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.